Syaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Rozita, Sifu yang kita dah lama sangat tak jumpa. Minum kopi pun tak sempat dengan Datin Rozita ni. Doktor. Doktor Rozita dah dapat doktor. Jealous. Alhamdulillah. On the way insya-Allah, doakan. Maaf lambat menguruskan anak apply UPU. Oh ya, alhamdulillah. Okey, memang banyaklah perkembangan yang nak kena catch up ni dengan Puan Doktor dan Datin Rozita Kamil. Ni memang sifu saya lah. Bila saya terjun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, beliau antara orang-orang yang saya memang follow. Waktu tu tak ada Facebook kan. Jadi kalau dia Puan Rozita ni buatlah kursus kat mana-mana, memang saya akan pergi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakan-rakan dalam bidang pendidikan, dalam industri pendidikan, terutamanya pendidikan awal kanak-kanak. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat. So macam mana dengan COVID? Alhamdulillah. Sebenarnya COVID ni dia pandemik yang pada kalau kita fikir sepintas lalu tu dia memang banyaklah memberi pukulan-pukulan. Kalau saya ni masuk dalam bidang pendidikan, dalam industri pendidikan macam Puan Su maklumkan tadi dari tahun 2001, maksudnya dah hampir 20 tahun. Saya selalu sebelum ni kita selalu perception kita terhadap industri pendidikan ini adalah industri yang kalis ekonomi. Yang kalis ekonomi. Maksudnya macam manalah pun keadaan ekonomi kita, orang tetap akan hantar anak ke tadika, ke taska. Tapi rupa-rupanya industri ini dia tidak kalis pandemik. Jadi yang ini yang kita belajar lah. Dan satu perkara lagi yang kita kata pandemik ini macam blessing in disguise. Macam apa, dia ni satu musibah, tapi musibah yang memberi banyak pengajaran yang membuatkan kita perlu ubah cara kita mengurus bisnes. Kalau sebelum ni mungkin kita guna satu cara sahaja mengurus bisnes ataupun cara A, cara B. Sejak COVID kita kena COVID tu dia memaksa kita untuk mengubah cara kita mengurus bisnes yang selama ni kita amalkan kan. Kalau dalam ABS sewaktu COVID tu hampir setiap hari lah kita meeting kan. Nak menenangkan staff tu satu hal, nak menenangkan ibu bapa kan. Jadi dan saya lihat memang COVID ini juga memberi kelebihan juga kepada industri pendidikan di mana ibu bapa dah mula melihat bahawa tidak semestinya anak-anak itu pandai hanya di sekolah. Ini sangat penting kan. Jadi sistem pendidikan kita ni terpaksa berubah disebabkan oleh COVID. Jadi slow-slow kita akan melihat landscape perubahan dalam sistem pendidikan negara kita. Okey, saya tak nak cerita pasal sistem pendidikan sebab Puan Su minta saya cerita tentang bagaimana cara kita mahu kekalkan staff ke apa yang tuan-tuan yang puan-puan nak tahu. Isu semasa staff. Isu semasa staff. Apa isunya? Viral. Apa isunya? Yang nak saya kongsikan. Yang mana satu? Dalam masa saya cuma ada dalam masa 40 minit. Etika pendidik. Apa etika. Dia? Nak memimpin staff macam mana? Pengusaha nak menguruskan staff, nak jaga ibu bapa, nak jaga anak. Ya kan, banyak kan bendanya. Dah cukup 40 minit dia kena ada
Memang tak cukup 40 Lanjutkan. minit. Jadi saya akan fokus kepada empat perkara dalam memimpin staff. Saya akan fokus pada empat ni. Empat ini adalah core ataupun foundation ataupun fundamental yang mesti semua pengusaha, dia tak semestinya pengusaha pendidikan dalam industri pendidikan sahaja. Mana-mana pengusaha yang menjalankan perusahaan ataupun menjalankan bisnes mesti kena kuasai empat ini dulu. Okey, apakah empat itu? Sebelum tu, kalau saya laju, puan-puan boleh minta saya boleh tanyalah boleh stopkan saya. 26 je. Sekejap Rahmat. Puan Su, puan nampak macam mana puan? Yang ni nampak notes Ada note. Ada notes. Gambar. Right. Yang ni nampak note. Sekejap. Saya tak jumpa anak panah ke tepi. Sekejap. Kejap. Saya dah pergi benda lain dah ni. Alright. Okay, sekarang saya present. Alright, present. Kenapa dia keluar yang tepi ni So, ada start new session je ke maybe? So you macam mana? balik. Share. Saya keluar balik stop sharing. Okay. Tadi dah test rasa. Inilah satu kan dengan teknologi kan. Unpredictable. Tadi kita dah memang unpredictable. Tadi kita dah test cantik. So sekarang dah macam ni pula. Teruskan. Okay, sekejap saya tutup dulu canvas saya. Terima kasih kepada yang hadir. Masya Allah, ramai juga yang saya tak kenal. Baru Ashikin MCC. Wah, dari mana tu Ashikin? Saya saja mengambil luang ni Puan Suhaili. Boleh. Sangat dia aluk-alukan. Ashikin dari mana? Sorry? Oh, daripada Sentul KL. Sentul. Okey. Kali ni memang kita viral jauh sikit Kita tak viral dekat je. Kita tahu penceramah kita ni sangat-sangat sangat penting kan. So kita keluar sikit daerah, kita merentas daerah. Okey, yang ni boleh? Boleh nampak? Okey. Alright. Saya dah jumpa dah anak panah dia. Okey. Baik, apakah itu prinsip core? Tapi sebelum tu, dalam bisnes ada 5 perkara ini kan. Siapa-siapa yang buat bisnes, ini 5 perkara yang tuan-tuan, yang puan-puan akan sentiasa pantau, sentiasa tengok, sentiasa lihat. Ini 5 perkara penting, iaitu pemasaran. Kita dalam bisnes kita ada operasi, pembangunan sumber manusia, perundangan. Kalau kita buat tadika taska, perundangan tu memang kawan rapat kita lah. Orang-orang dalam perundangan, majlis perbandarannya, bombanya, kesihatannya, dan juga yang paling besar sekali adalah keuangan. Tapi di antara 5 perkara, yang mana yang paling memberi banyak cabaran untuk kita urus? Pembangunan sumber manusia. Ya, sumber manusia. Sebab apa? Manusia tu kita ada 2 anak pun pening kepala. Saya ni ada 2 anak je. Tapi 2 orang anak pun saya pening kepala. Apatah lagi kita ni mengurus manusia yang dekat tadika kita, dekat taska kita ada pelbagai orang yang bukan lahir pun daripada perut kita. Kan? Yang lahir dari perut kita pun kita pening kepala, apatah lagi yang bukan lahir dari perut kita. Kan? Jadi pembangunan sumber manusia ni yang paling mencabar. Dan puan-puan perlu lihat dari sudut begini. Dia mencabar tapi dia sangat exciting sebab dia memberikan kita stres-stres yang menyeronokkan. Kan? Kalau kita dengan mesin, mesin kita sorang-sorang je. Kalau kita stres pun kita sorang-sorang berhadapan dengan mesin tu. Mesin tu bukannya faham pun kita marah ke ketuk dia ke apa ke. Tapi dengan manusia ni dia cabaran dia lain. Sebab apa? Sebab manusia tu boleh bercakap. Dia boleh bercakap kat depan, boleh cakap kat belakang, boleh cakap ke tepi, boleh cakap dekat atas kan. Jadi behavior manusia ni yang kita tak urus. Kita tak boleh urus behavior manusia. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh memimpin manusia. Dan tanggungjawab kita sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia, salah satu tanggungjawab
tanggungjawab kita adalah memimpin. Kalau puan-puan kata, saya bukan pemimpin. Puan-puan memang lahir sebagai pemimpin. Walaupun puan-puan tak nak memimpin. Kita pun kena pimpin. Diri sendiri pun kita kena pimpin kan. Sama ada kita waktu ni kita nak baring-baring, lepas makan tengah hari nak baring-baring atas katil ke nak dengar masuk perkongsian ni. Ini pun bagaimana cara kita bertanyakan soalan, memilih choices, buat pilihan. Ini pun adalah salah satu cara bagaimana kita memimpin. Baik. Sekarang ni dalam masa 30 minit kita ada dalam masa 30 minit ini saya akan fokus kepada bagaimana kita memimpin sumber manusia. Sumber manusia ni yang paling besar dalam bisnes kita. Kebanyakan bisnes-bisnes perkhidmatan sumber manusia adalah kalau dalam laporan keuangan tu dialah perbelanjaan kita yang paling besar. Betul? Kalau kita nak kekalkan guru yang bagus, selagi lama semakin lama dia bekerja dengan kita, semakin tinggilah gaji dia, betul tak? Kalau kita nak talent yang bagus, talent yang berpengalaman, kalau kita nak menarik talent begitu bekerja dengan kita pun kita perlu invest, kita perlu laburkan. Okay, baik. Sebelum saya pergi kepada apakah dikatakan 4 core dalam 4 prinsip core dalam memimpin staff, saya mahu kongsikanlah pada suatu hari tu waktu saya sedang meeting, waktu tu saya sedang meeting dengan core partner. Waktu tu saya sedang meeting dengan core partner. Tiba-tiba datang salah seorang ketua. Maksudnya dalam struktur organisasi kita ada core partner, lepas tu kat bawah tu setiap unit tu dia ada ketua dia. So salah seorang ketua daripada sebuah unit ni datang dengan penuh emosi kan. Datang campak kerusi, macam dia nak duduk kerusi tu, dia campak kerusi, lepas tu dia duduk. Lepas tu saya kata, apa hal pula Minah ni kan? Nak kata dia bergaduh dengan suami ke apa ke? Aku pun ada suami juga. Nak kata dia ada masalah dengan anak, aku pun ada masalah dengan anak. Tapi dia duduk marah-marah. Tapi apa yang dia cakap tak ada kena mengena pun dengan, maksudnya saya tidak tahu apa yang perlu diselesaikan. Dia duduk cakap lah pasal yang ini tak kena ni, borang ni semua tak betul. Dia duduk komplain kan, komplain. Lepas tu sehinggalah saya tanya dia, sebenarnya puan ni nak apa? Cik puan nak apa? Saya tak faham. Daripada tadi cik puan bercakap-cakap, saya tidak faham. Satu, saya tidak faham apa yang perlu saya selesaikan. Kemudian dia pun tanya saya, dia cakap dengan saya, puan susun semua benda ni, puan seorang je yang tahu. Puan susun puan bagi arahan itu, puan bagi arahan ini. Apa apa hala tuju je, puan seorang je yang tahu, dia cakap. Waktu tu saya ni terduduklah kan, saya terfikir-fikir. Jadi dari situ dia ni seorang staff yang bagus, dia ketua unit yang sangat bagus, sangat efektif. Cuma bila dia hari tu, bila dia jadi macam tu, jadi dia membuatkan saya mula-mula kita mula nak membela diri kita kan. Kita ni ketua kan, mestilah kita yang betul kan. Tapi sebenarnya situasi tu memberikan saya satu pengajaran di mana dalam memimpin staff ni kita kena tengok setiap staff dan kena lihat kelebihan setiap staff. Jadi benda-benda ni apa yang kita nak kena buat, kita ringkaskan sebagai prinsip core. Kalau kita ada prinsip core, kalau kita faham prinsip core ni, datanglah staff yang macam mana kita boleh pimpin dia, kita boleh urus situasi-situasi tu. Okay. Sebelum tu tuan-tuan, puan-puan, saya mahu tekankan apabila kita mengurus bisnes kita, paling penting adalah kita mesti ada mindset kepimpinan. Maksudnya kepimpinan ni dia bukan I am your boss, so you have to listen to me. Itu bukan kepimpinan. Kepimpinan adalah leadership, leaders. Dia ciri-ciri kepimpinan ni dia berlainan dari hanya kita memberi arahan. Kalau dulu macam Puan Su bagi tahu, memang saya ni hanya pandai bagi arahan je. Jadi bila ada masalah saya suruh je dia orang selesaikan sendiri. Tapi sebenarnya
cara begitu pun tidak efektif dalam sebuah bisnes. Kita nak berkembang pun sebenarnya susah kalau hanya tunggu ketua tu bagi arahan. Jadi tuan-tuan, puan-puan sebagai owner bisnes ataupun mungkin ada di sini pengurus-pengurus yang dilantik oleh owner bisnes mesti mula membentuk mindset kepimpinan. Mindset kepimpinan tu apa? Saya cadangkan yang ini ni kita buat tajuk lain, kita buat waktu lain sebab mindset kepimpinan ni saja memang nak ulas dia pun banyak benda banyak benda yang kita boleh share, kita boleh kongsi dan kita boleh brainstorming. Okey, tapi jadi kita terus kepada prinsip core. So apa itu core? Core ni boleh masuk. Okay, boleh? Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Okay. Alright, core. So apa itu core? Core ni dia singkatan kepada communication, organization, relationship, expectation. Okay. Ni bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu dia communication, komunikasi, organization, cara kita mengorganize, cara kita mengorganize bisnes kita, relationship, perhubungan kita, dan expectation, apa jangkaannya. Okay, baik. Saya akan pergi kepada communication dulu. Ini adalah sesi, saya bukan sesi mengajar-ngajar, tapi ini adalah sesi perkongsian yang mana jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pengalaman-pengalaman yang mahu dikongsi sewaktu saya membuat pembentangan, saya sangat alu-alukan. Okey, boleh semua? Okay. Baik. Kita pergi pada prinsip yang pertama, prinsip core. Okey, prinsip communication. Dalam communication ada tiga perkara utama yang tuan-tuan, puan-puan mesti kuasai. Dalam communication ni, dalam komunikasi kita dia mesti efektif. Ada orang kata kalau contohnya, saya bagi contoh sebab kita tak boleh nak buat workshop. Saya bagi contoh, katakanlah kita orang perempuan ni bila dia suruh buat sesuatu, dia akan suruh buat sesuatu tu, ayat dia tu panjang lebar dengan penerangan yang jelas. Macamlah staff yang kita ambil itu tak boleh berfikir. Tapi at the first place kan, kenapa ambil staff yang tak boleh berfikir kan? Jadi kalau kita dah ambil staff, mestilah ada kriteria tertentu yang dia sesuai untuk bekerja di syarikat kita. Jadi sudah tentulah staff yang kita ambil itu staff yang bijak pandai. Jadi tidak perlu memberi penerangan yang panjang lebar. Orang perempuan kalau dia bagi penerangan, dia suka bagi penerangan yang panjang lebar. Komunikasi mesti efektif. Dalam komunikasi, fokus kepada tiga perkara ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu berlatih. Apa komunikasi yang sering ketua lakukan? Yang pertama, penerangan. Kita terang. Tapi terang mesti ada cara dia. Tak boleh terang panjang lebar sampai berulang-ulang poin yang sama. Tak boleh. Ketua ni dia cakap sikit tapi dia memberi kesan. Maksudnya kesan tu kita boleh lihat dari tindakan staf kita. Kat situ kita boleh monitoring, kita boleh self-monitoring komunikasi kita ni efektif ke tidak efektif. Okey, boleh? Kalau saya suka macam ni. Kalau bila kita buat satu-satu penerangan, penerangan yang KISS. Penerangan KISS. Apa KISS? Keep it short and simple. Short and simple. Selalu simplify. Ni ketua-ketua perempuan yang ini mesti dilatih. Simplifying your points, simplifying ayat kita. Okay, so macam mana nak berlatih nanti kita buat sesi lain, nanti kita berlatih macam mana nak bagi arahan yang straight to the point. Ada orang kata kan, kalau kita bagi arahan straight to the point macam tu, nanti orang kata kita mengarah. Okay. So kita bagi arahan, tak adalah kita buat muka garang kan. Yang mengarah tu bila buat ni sekarang, tu mengarah lah kan. Tapi kita kata okay, contohnya lah contohnya katalah kita nak minta staff kita buat kopi photostat 2 salinan. Kalau orang perempuan dia sukalah, boleh tak kita jadi ketua, kita pula bagi option pada staff kita, boleh tak? Habislah kan. Okay, boleh tak photostat borang ini 2 salinan? Okay, seorang ketua bila dia komunikasi efektif, instead of boleh tak, so dia terus cakap okay, photostat
ini 2 salinan. Ataupun saya perlukan borang ini 2 salinan. Letak atas meja saya jam 2 petang sebagai contoh. Ada tak nampak garang? Tak nampak garang pun. Okay. Jadi penerangan mesti jelas. Keep it short and simple. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita mesti selalu tanya staff kita. Selalu tanya staff. Sentiasa tanya staff kita. Apa nak tanya, jangan selalu fokus. Maksudnya setiap kali jumpa ketua, sibuk duk tanya, okey hari ni macam mana, budak-budak semua sihat, hari ni ada tak parent bayar yuran. Setiap kali jumpa staff, itulah soalan-soalan yang kita tanya dulu. Tak, jangan. Staff tu manusia. Mesti ada personal approach. Nanti yang ini saya akan terangkan dalam komunikasi, dalam prinsip yang seterusnya. Tapi apa yang kita nak tanya, kita selalu kena tanya apa perasaan dia, apa perubahan yang dia nak buat. Sebagai contoh kan, dia datang ke tempat kerja kita, okey, mungkin kita dah ada sistem, kita tanya pendapat dia, apa yang perlu buat untuk perkara ini berjalan lebih lancar sebagai contoh. Kita dapatkan feedback dia, sentiasa bertanya. Kemudian yang ketiga, ketua dia mesti memuji. Ini kemahiran yang mesti ada pada semua ketua. Ramai orang ingat bila kita puji staff, nanti staff tu naik kepala, besar kepala. Tapi kita kena ingat, pemimpin yang paling hebat, pemimpin yang paling hebat dalam dunia, kalau semua orang tahu, Muhammad adalah pemimpin yang paling hebat. Sampai Michael H. Hart ni seorang penulis yang bukan beragama Islam. Michael H. Hart, dia menulis satu buku yang bertajuk 100 the most influential people in the world. Michael H. Hart ni kata, Michael H. Hart dia menyedaraikan Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin, dan nama Nabi Muhammad ni adalah nama yang pertama sebagai manusia yang paling berpengaruh. Dan kalau kita tengok bagaimana cara Nabi berbual dengan sahabat-sahabat dia, dengan anak-anak buah dia, Nabi ni suka memuji. Jadi ada kajian yang dia menyatakan orang yang suka memuji dilihat lebih cantik dan handsome. Sebab kita tak nak dengan staff kita kan, kita nak buat muka bengis, tak mau. Kita tak nak staff takut dengan kita. Yang kita nak staff hormat kita dan staff menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bukan takut gerun kepada bos. Okay. Jadi dalam prinsip communication, buat penerangan. Sentiasa ada penerangan. Penerangan ni dia mesti sesi-sesi. Bukannya kita jumpa dengan staff, kita nak buat penerangan. Tak. Dia mesti sesi pada sistemnya yang betul, pada strukturnya yang betul. Kemudian tanya ni, yang tanya ni kita boleh sentiasa tanya. Jumpa staff, okey, tanya. Nak tanya apa dulu? Sekejap lagi saya terangkan. Kemudian banyaklah memuji. Kita puji kejayaan-kejayaan, small things yang staff buat, impaknya lebih besar. Okey, bagaimana cara memuji? Okey, bagaimana cara memuji? Saya nak kongsikan, saya nak kongsikan dalam komunikasi, sebelum memuji, saya nak kongsikan, ini adalah buku yang ditulis oleh tim dalam ABS. Kami dalam ABS ni, bila kita, sebab kami ni banyak staff perempuan, partners perempuan, ketua-ketua perempuan, kami banyak, kalaulah ada benda-benda yang dia ubah sedikit, kepimpinannya sebenarnya, kepimpinan perempuan itu sebenarnya lebih efektif. Ini daripada dapatan-dapatan. Kalaulah dia ubah cara dia bercakap sikit, sebab perempuan ni dia secara secara natural dia memang lahir sebagai manusia yang ada empati. Naturalnya perempuan ni dia pandai berempati. Jadi bila dia jadi ketua, sebenarnya dia lebih efektif. Sebab tu kalau perempuan tengok negara-negara yang Perdana Menterinya perempuan, paling rendah kan kes COVID kan. Macam New Zealand, Denmark, ada beberapa lagi negara. Okay. So saya nak kongsikan dalam komunikasi yang tuan-tuan dan puan-puan, saya mahu kita sama-sama belajar dan berlatih adalah menggunakan bahasa persuasif.
Dan dah ada pun kepimpinan persuasif. Memang dah ada pun. Persuasive leadership. Persuasive leadership ni memang dia ambil, kalau saya tengok memang dia ambil daripada apa yang Nabi Muhammad ajar pada kita. Dalam bahasa persuasif ni yang saya mahu kongsikan, Puan Ainun pernah sebut macam ni. Dia kata kalaulah seseorang tu kita dapat pengaruhi dia, kita hanya dapat mempengaruhi seseorang itu hanya apabila dia suka pada kita. Jadi dengan manusia, apabila kita bekerja dengan manusia, kita mesti buat orang tu suka kita dulu. Tak semestinya kita bekerja dengan rakan sekerja, dengan staf kita pun. Kita kena pastikan staf tu suka kita dulu. Kalau macam kita lah, kita cikgu kan. Kita cikgu, kita mesti pastikan anak murid tu suka kita dulu. Barulah kita cakap apa pun dia akan dengar cakap kita. Jadi buat orang suka pada kita dulu, itu adalah satu skill yang mesti ada kepada setiap pengusaha bisnes. Tak semestinya bisnes tadika sahaja. Okey. Baik. Yang kedua, prinsip core yang kedua adalah organisation ataupun organisasi. Organize, kemahiran mengorganize ataupun organize ni kalau kita translate dia adalah bagaimana cara kita menyusun atur. Organize, bagaimana cara kita menyusun atur bisnes kita. So, bagaimana cara kita menyusun atur bisnes kita, dia tidak lari dari dua perkara ini, iaitu struktur, sistem. Ada struktur mesti ada sistem, ada sistem mesti ada struktur. Struktur, sistem. Dua perkara ini. Jadi, tengok balik dalam bisnes tuan-tuan dan puan-puan, ada tak strukturnya? Struktur organisasi staff, ada tak? Ada tak dalam tadika kita tu siapa staff kita yang orang kanan kita? Ada tak staff kita yang orang kanan, lepas tu orang bawahan kepada orang kanan kita? Ada tak struktur tu? Kemudian ada tak struktur bagaimana cara kita memberi kuasa kepada staff-staff kita? Bukan semua perkara yang kita hanya tunggu kita buat keputusan. Ada tak struktur tu? Okey. Jadi kalau tak ada, hari ini sudah boleh mulakan. Adakan strukturnya. Berikan kuasa kepada staff. Macam mana cara nak beri kuasa nanti, siapa nak tahu, kita boleh bersembang lebih lanjut. Ada step by step cara kita nak memberi kuasa. Kalau nak memberi kuasa, bukan semua staff nak kuasa. Yang itu pun kita kena tahu juga. Ada staff dia tak nak kuasa, dia nak apa? Dia nak gaji lebih. Baik, dalam membuat ataupun membina organisasi bisnes kita, ianya sangat menuntut kepada masa, usaha. Kita kena ada banyak usaha. Kemudian kita kena tengok apa intention kita. Intention tu bila kita buat bisnes, kita mesti ada mana hala tuju bisnes kita. Kita nak pergi mana bisnes kita ni? Cukup ke satu tadika sahaja ataupun kita nak berkembang? Yang itu tu semua tu kita kena plan yang itu dulu. Mesti ada struktur tu dulu. Baru kita tahu bagaimana kita nak susunkan staff kita. Okey? Itu struktur. Yang kedua adalah sistemnya. Kena ada sistem. Bisnes kita mesti ada sistem. Okay. Sistem tu paling asas. Kalau kita buka taska, sistem menerima kanak-kanak waktu pagi, kan ada sistem dia. Okay. Apa lagi? Sistem menerima yuran. Mesti ada sistem. Bukannya semua tu kita yang interfere, yang buat semua benda tu. Mungkin tahun pertama kat sini ada tak pengusaha yang baru 3 tahun baru 3 tahun buat bisnes, 3 tahun ke bawah? Ada kan? Kalau yang 3 tahun pertama ni, memang semua perkara tu puan-puan kena buat sendiri. Tapi sambil kita buat, sambil kita bangunkan sistem dia. Sistem tu paling mudah, sistem tu kita buat macam checklist je dulu. Sekurang-kurangnya bila kita dah mula dah masuk tahun keempat, kita dah mula nak lantik ketua di taska tu, sekurang-kurangnya kita dah boleh hand over, bukan hand over mulut je, tapi hand over dengan file yang kita dah bangunkan sistem tu.
Okay, ataupun sistem tu mungkin kita boleh bangun bersama-sama. So ada sistem PNP-nya, sesi program bersama anak-anak tu ada sistem. Ada sistem jadual tahunannya, jadual bulanan, ada sistem keuangannya, ada sistem bagaimana cara kita mengurus staff, ada sistem apa lagi? Sistem mengurus aduan pelanggan sebagai contoh. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, ini dalam mengorganisasikan, dalam mengorganize bisnes kita, yang penting dia mesti konsisten. Kita dah tahu apa nak buat, dia mesti konsisten. Setiap hari kita kena buat sikit-sikit. Okay? Dan kita mesti ada detail planning. Kita mesti ada planning. Planning tu kita je yang tahu. Staff kita tak akan tahu apa yang dalam kepala otak kita. Ini yang berbalik pada diri saya tadi kan. Struktur dan sistem tu ada dalam kepala ni. Jadi bila ada perubahan, staff akan rasa macam, bos dia ni suka hati ubah. Tadi kata lain, ni cakap lain. Sebab apa? Sebab sistem semua kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena planning tu, kita kena detail planning tu dan kita kena share pada orang kanan kita. Maksudnya kerja kita set upkan asasnya. Okey? Okey, yang ini saya akan terangkan, dia ada kaitan dengan prinsip yang ketiga. Okey? Alright. Sebagai saya nak highlight yang kat sini dalam hal penilaian. Banyak orang dia ada sistem pengurusan manusia dia. Dia ada sistem mengurus manusia. Tapi dalam sistem mengurus manusia dia cuma memberi latihan, dia bagi latihan pada staff dia. Tapi dia sampai bagi latihan. Selepas tu apa? Selepas kita bagi latihan, kita mesti apa? Lepas kita bagi latihan, kita mesti menilaikan, kita mesti penilaian. Kalau staff tu baru masuk kerja, kita mesti beri probation 3 bulan. 3 bulan mesti ada pantauan rapat. Siapa yang pantau rapat? Mungkin bukan kita, mungkin ketua di tempat tu, supervisor dia. Ini semuanya pentingnya sistem ni. Sistem ni bukan hanya sistem ya. Nak tanya, sistem tu dia dengan SOP sama ke Puan? Ya, SOP tu SOP tu nama best dia lah. Nama apa? Nama yang diterima pakai di peringkat international kan, Standard Operating Procedure. Jadi kalau Puan dah bertanya pasal SOP, memang kalau saya memang sangat menggalakkan setiap taska, setiap tadika mesti ada SOP. SOP pelanggan, SOP mengurus keuangan, SOP schedule. Okey, tapi kalau mereka yang baru dalam bidang ni, baru buat bisnes, saya tak naklah guna perkataan SOP kan. Okey, sistem. Sistem tu lebih mudah orang faham. Okey, alright, boleh? Okey. Baik, prinsip yang ketiga adalah R kan. R tu adalah relationship. Okey. Yang ini yang ramai orang buat silap. Ini apa perhatian ataupun dapatan-dapatan yang kami buat sewaktu membangunkan buku kepimpinan perempuan ni. Ramai orang perempuan bila kita kata relationship, dia misunderstand, dia salah faham. Okey, relationship membuat perhubungan kan? Membuat perhubungan. Relationship ni adalah bagaimana kita membina perhubungan dengan staff kita. Bila kita kata membina perhubungan, ramai orang dia kata, saya kena belanja staff saya makan. Okey, setiap bulan saya akan pastikan kami ada outing belanja makan sama-sama. Okey, belanja makan is one of the way. Tapi perempuan kena tengok macam ni. Kalau tak semesti kalau kita tak ada ataupun kalau kita makin besar, belanja makan setiap bulan tu dah tak jadi efektif. Jadi belanja makan tu dia bukan benda yang membuatkan staff tu akan kekal bekerja dengan kita selama-lamanya. Tidak. Okey? Apa yang membuatkan bagaimana cara kita nak membina hubungan yang baik dengan staff? Yang pertama sekali, ambil berat. Yang ini orang perempuan memang sangat mahir. Pemimpin perempuan, ketua perempuan memang sangat mahir. Dia pandai ambil berat. Cuma terlebih mengambil berat. Ini kelemahan orang perempuan.
Dia sangat mahir ambil berat tapi dia over caring. Over caring dia gini bila kita treat pekerja, kita tak boleh treat staff kita macam kita treat anak-anak kita, tak boleh. Okay, ada beza nak treat anak dengan nak treat pekerja, ada perbezaan dia. Orang perempuan kan kalau kita treat treat anak tu, cara kita treat anak tu hanya sesuai di rumah, tapi bila dalam bisnes kita tak treat pekerja macam treat anak. Okey, ambil berat ni senang bila tuan-tuan masuk ke tadika ke taska ke, perkara pertama jangan dulu tanya pasal kerja tu. Jangan dulu tanya pasal okey hari ni ada tak parent bayar yuran. Hari ni makan okey, masak semua okey, barang-barang dekat dapur cukup. Kan asyik tanya pasal kerja. Tanya dulu pasal diri dia. Ambil berat dulu. Okey. Soalan-soalan seperti katalah puan tahu yang anak dia demam ke kan, tanya dulu anak macam mana? Sebab kita kena ingat pekerja kita tu manusia yang ada perasaan. Jadi kita buat yang itu dulu. Saya ingat masa saya di ABS kan, waktu Puan Ainun masih pantau rapat, Puan Ainun tu bos saya lah pantau rapat ABS waktu 2014, 2015 kadang-kadang kan kita tengah buat kerja tu, dia datang dia ambil segelas air dan letak di hadapan kita. Dia tak cakap apa-apa pun, dia hanya ambil segelas air letak di hadapan kita. Kan? Itu yang membuatkan kita rasa tanpa cakap apa-apa. Tanpalah cakap minumlah air ni Kang dahaga pula Kang. Tak ada. Okay? Jadi sentiasa ambil berat tentang real life dulu. Life dulu, personal approach. Ini namanya personal approach, pendekatan peribadi. Maksudnya kita tanya pasal mungkin kita tanya pasal personal life dia. Tapi bukan kita interfere dalam personal life. Okay, contoh katalah anak baru masuk sekolah kan. Macam mana anak masuk sekolah okey? Happy ke dia? Tanya benda-benda macam tu. Okay. Yang kedua, ketua dalam relationship mesti pandai kawal emosi. Inilah perkara yang membezakan ketua yang efektif. Ketua yang efektif dia pandai kawal emosi. Dan bagaimana cara kita mengawal emosi, yang ini tuan-tuan, puan-puan perlu berlatih. Berlatihlah cara mengawal emosi. Okay. Kita ni macam kadang-kadang kita kena sentiasa kita kena sentiasa pandai tukar topi. Okey, katakanlah kita kat rumah kita dah serabut-serabut dengan adalah stres, baru bergaduh dengan suami, tapi bila kita masuk ke taska kita secara automatik, secara automatik kita tak boleh bawa emosi yang rumah tu. Tapi puan-puan kena ingat, staff dia tak ada kemahiran tu. Kan pernah tak dengar ramai orang kata bos-bos kan dia selalu ingatkan staff kalau datang kerja tinggalkan emosi kat luar pagar. Tak boleh. Kita je yang boleh buat macam tu, tapi staff tak. Staff dia tak ada kemahiran tu. Jadi kita lah kena latih staff kita supaya ada kemahiran tu. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni ramai sangat orang yang mempunyai mempunyai isu mental kan. Mental health ni sekarang ni semakin dunia ni moden, semakin parah. Jadi kita kena sentiasa test emosi staff-staff kita. Yang ini memang kena pantau rapat. Sebab bila kita melibatkan pelanggan, kita kan melibatkan manusia-manusia lain, kita melibatkan anak-anak kan. Staff mesti mempunyai emosi yang sehat. Jadi emosi yang sehat ni kita mesti kita mesti pilih staff yang pandai kawal emosi. Pemilihan staff sangat penting. Kalau kita tak sempat nak pilih yang betul-betul kan, sebab dah urgent kita kena ambil. Sebab tu pentingnya 3 months probation tu. Kita kena lihat cara dia bercakap, cara dia kita kena ada banyak mata-mata di tempat kerja kita, di taska, di tadika. Sebab tu pentingnya ketua tu. Okey. Tapi yang pertama sekali kita dulu mesti menunjukkan emosi kita ni, kita kena sentiasa
pandai kawal emosi. Kita dulu yang kena kawal emosi kita. Sebab tu puan-puan, apabila puan-puan mempunyai masalah, jangan cari staff, luahkan masalah puan-puan. Ramai ketua-ketua perempuan yang saya kenal lah bila kadang-kadang dia cerita masalah dia dengan suami dia, masalah dengan anak dia, tidak kena. Tak boleh. Okay, tak boleh. Kalau perempuan nak bercerita masalah perempuan, berceritalah dengan ni. Ada Persatuan Taska ni. Carilah Presiden Persatuan Taska ni. Carilah setiausaha Persatuan Taska. Kawan-kawan kita yang dalam Persatuan Taska ni lah kita luahkan perasaan kita. Bukan dengan staff. Perempuan kena ada gap kita dengan staff ni ada gap. Ramai orang kata tak boleh ada gap. Kita kena telus dengan staff kita. Betul, tapi kena ingat waktu Nabi mengembara dengan sahabat-sahabat dia waktu tu Nabi mengembara sama-sama, apabila mereka sedang melakukan sesuatu, kadang-kadang ada masanya Nabi tidak ikut serta. Okey. Jadi ada perkara-perkara yang kita tak boleh melepasi. Kita kita kena ada apa? Limitation. Limitation dia. Jadi kita kena tahu limitasi apa. Ada limitasi dia. Jadi jangan kita yang contoh dalam teamwork, bila kita ada team building, janganlah pula kita sibuk nak pergi main dengan staff. Tak boleh. Kita duduk kat tepi, kita jadi tukang sorak. Okay, limitation begitu. Puan-puan boleh juga, puan-puan boleh dalam satu bisnes puan-puan boleh adakan orang panggil, kata puan esok-esok dah besar, katalah ada 3-4 taska. Sebenarnya dengan satu taska pun puan masih boleh buat. Lantik seorang yang jadi ketua kat situ kan, lantik ketua. Okay, so dengan ketua ni dia jadi orang kanan. So dengan orang kanan kita ni, yang ini kita akan ada limitasi lain. Tapi kita kena latih orang kanan kita supaya ada perkara-perkara yang dibincangkan tidak boleh disampaikan kepada guru-guru yang lain. Yang ini perlu dilatih lah. Maksudnya bila kita dah latih diri kita sebagai pemimpin yang efektif, kemudian kita mula melantik pula orang kanan kita dan latih orang kanan kita dengan kemahiran kepimpinan yang efektif. Alright. Okay, dalam relationship ni saya nak highlight. Kalau dalam buku kepimpinan perempuan ni, kita berlatih menjadi individu berkarisma. Karisma ni dia boleh dilatih. Yang ini yang bestnya tentang karisma. Kalau orang katakan karisma ni aura kan, ada orang sebut aura. Dia macam nampak dia jalan je kita dah kata ni mesti somebody. Sebab dia ada aura tu. Tapi sebenarnya aura tu dia boleh dipupuk. Jadi perlu dilatih, perlu dipupuk. Okay, yang saya nak highlightkan di sini adalah karisma adalah salah satu ciri kepimpinan. Karisma membuatkan orang percaya bahawa individu itu berilmu, mempunyai kepakaran serta ketelusan. Puan-puan pernah lihat tak orang bercakap, puan rasa macam dia ni makcik apalah kan bercakap, tapi sebenarnya dia ni doktor sebagai contoh. Kan? Jadi kita tak boleh nak brain tak boleh nak brain macam lah doktor rupanya. Kan? Ini yang kita nak buat sekarang ni, kita dah ada kepakaran, terutama staff-staff kita. Kita mesti naikkan professionalism staff kita. Kita mesti naikkan karisma staff kita. Sebelum naikkan karisma staff kita, karisma kita dulu. Okay? Alright. Dan akhir sekali adalah expectation. Oh, saya silap. Dekat prinsip core kat atas tu bukan relationship, yang itu adalah expectation. Ini adalah prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir ni yang ramai orang terutama sebab dia gini, mindset dia, aku buat bisnes taska je. Alah, taska je pun. Kan? Bila mindset macam tu memang macam itulah cara dia urus bisnes dia. Walaupun kita buka sebuah taska, kita mesti urus taska kita tu macam kita urus syarikat besar. Kita mesti ada mindset tu. Okay? Jadi prinsip yang terakhir adalah expectation. Okay? Expectation iaitu jangkaan. Jangkaan
ini puan-puan dan tuan-tuan, kita sebagai ketua ataupun business owner, kita yang kena tetapkan, kita yang kena beri dia, maksudnya staff kita dia tahu apa yang kita nak buat. Staff kita tahu apa yang nak kita buat. Staff kita tahu syarikat kita ni nak pergi mana. Hala tuju syarikat kita ni. Matlamat kena jelas. Matlamat kena jelas. Sekarang ni saya tak nak cerita pasal KPI, saya tak nak cerita benda-benda tu. Saya nak benda-benda simple je. Dia tahu, okey, bila apa tujuan taska kita diwujudkan, dia tahu tu. Nanti balik kan tuan-tuan cuba, puan-puan tu cuba tanya. Kenapa taska ni ada kat sini? Cuba tanya staff kita. Cuba dengar apa jawapan-jawapan staff kita. Kadang-kadang jawapan-jawapan tu mungkin jawapan-jawapan yang kita tak expect, ataupun mungkin tak ada jawapan. Sebab apa? Sebab dia hanya datang untuk bekerja kan. Jadi puan-puan, kita kena libatkan staff kita, dan kita mesti setting, kita yang set up jangkaan tu. Jangkaan tu kita yang kena set up. Dan dia mesti clear, dia mesti jelas. Okey, apa yang kita nak capai, katakanlah dalam masa 3 bulan ni, Januari, Februari, Mac, selalunya apa yang kita nak capai? Kita dah tetapkan dah. Dalam masa 3 bulan kita nak anak-anak kita semua dia tahu bila waktu makan dia tahu beratur sebelum beratur waktu cuci makan, cuci tangan. Kita yang tetapkan expectation. Macam mana cara dia nak buat? Let them do. Kita tak interfere sampai benda-benda yang remeh-remeh macam tu, tak. Macam dah ada timeline ke Puan Suhaili? Ya, timeline. Sebab tu dia ni berkaitlah dengan sistem tadi kan. Bila kita ada sistem, kita ada jadual, kita ada timeline, kita ada Puan, nak tanya? Ya, sila. Kalau contohlah kan macam tadi kan, maksudnya Puan kita letakkan target. And then kita biarkan staff kita untuk dia buat dengan cara dia lah, kan? Tapi how come macam at the end cara dia tu kira kita bagi dia kebebasan untuk dia berfikir, create dia punya cara kerja sendiri. Tapi benda tu tidak menepati apa yang kita nak. Sebab itulah puan letakkan target tu dulu. Apa yang puan nak, letak dulu yang tu. Okey, katalah apa yang puan nak. Katalah puan nak katakanlah kita dah lantik satu tim yang akan buat marketing dan sales pitching kepada parents pada bulan 10. Maksudnya kita adalah 3 orang ni, dia kena buat sales pitching, dia kena pastikan parent yang lama ni mendaftar untuk tahun depan. Lepas tu katakanlah kita kata okey, by bulan 11 saya nak pastikan 30% daripada pelajar murid yang sedia ada ni mesti daftar untuk tahun depan. Macam mana dia nak buat? Dia buat. Macam mana dia nak buat? Kita bagi kebebasan pada dia. Sekali, sebab kita kan fokus pada result. Yang itu memang kita fokus pada result kan? Kita fokus pada result. Okey, sekali, bila kita dah bagi jangkaan tu, kita dah bagi that kind of expectation, dia very clear kan sebab dia ada numbers. Okay, very clear. Jadi kita kena sentiasa pantau. Okay, katakanlah bulan 11, nak ke bulan 11 tu ada 2 bulan lagi katalah. So, kita akan buat perjumpaan setiap 2 minggu sebagai contoh. Okay, so dia akan report pada kita. So setiap minggu kalau dalam bulan 11 kita akan dapat, kita nak 30% mendaftar. So 30% mendaftar dalam masa 2 bulan, maksudnya 1 bulan mesti 15% dah mendaftar. 15% tu katalah 15 orang. 30% tu adalah 30 orang. So bila kita buat perjumpaan yang kedua, selepas kita dah tetapkan ekspektasi tu, which is 2 weeks yang selepas kita berjumpa, at least waktu tu dah ada 5 orang yang mendaftar. Kan? Kalau dia kata, tak boleh lah puan, saya tak tahulah, susah lah ni. Dan kita tengok balik cara kerja. Kita betulkan cara kerja. Sebab itulah kan puan, bila kita nak ada succession plan, succession team, dia memang memerlukan effort. Kadang-kadang 5 years barulah kita nampak staff yang staff yang loyal, staff yang berkaliber yang akan jadi tim kita. Okay, jadi puan kena sentiasa fokus kepada memberi solution kepada staff tu. Yang ini kan kita boleh kaitkan dengan ada satu
satu hadis kan, bila Nabi kata sekarang tak ada air kan, jadi orang tu pun dia pergilah berguling-guling atas tanah kan. Tapi Nabi tak kutuk pun dia, apalah kau ni berguling-guling atas tanah, padahal ada cara yang lebih mudah. Tak. Tapi Nabi hanya betulkan sahaja cara kerja. Begini cara ambil tayamum. Nabi tunjuk sapukan debu di muka dan kedua tangan. Dah. Yang ini pun dia akan pergi balik kepada prinsip yang pertama, iaitu communication. How you communicate the stuff. Alright? Okay. Betulkan cara kerja. Okay. Baik, sebelum saya berakhir, sebelum saya akan buka lagi kepada, nanti kita bincang lagi. Saya nak tekankan bahawa gaya kepimpinan perempuan ni sebenarnya sangat ada banyak survey research, ada banyak research yang mengatakan gaya kepimpinan perempuan sebenarnya sangat efektif. Sebab apa? Sebab satu, perempuan ni secara intuitif, secara fitrahnya, orang perempuan ni dia pandai kerjasama. Dia pandai buat kerjasama. Dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki ni dia banyak bersaing. Okay. Yang kedua, orang perempuan ni dia lebih rasional apabila menyelesaikan masalah. Yang jadi emosi tu sebab kita ada benda lain. Sebab tu selalu orang kata orang perempuan ni emotional. Sebab kita ambil kira, we are very details. Kita ni kalau kita buat planning, kita sangat detail. Okay. Kemudian kita pandai membangunkan struktur pasukan yang mantap. Kita pandai membangunkan struktur pasukan yang mantap. Okay. Kemudian sebab kita ni ada keupayaan interpersonal yang baik. Dan bila kita buat keputusan, kita akan tanya orang tu, tanya orang ni. Kita tak adalah terus buat keputusan. So secara fitrahnya orang perempuan ni adalah antara kepimpinan orang perempuan ni antara kepimpinan yang efektif. Cuma disebabkan oleh cara kita dibesarkan, cara mak ayah kita treat kita, yang membuatkan kita dikenali sebagai manusia yang emosional, manusia yang tak boleh nak kawal emosi, manusia yang cakap membebel. Tapi bila kita dah tahu ini, jadi saya mengharapkan kita akan sama-sama bila kita dah tahu kita ada tu, okey, kita kena sama-sama untuk ubahlah. Okey? So, ada apa-apa lagi? For sure saya fikir orang perempuan ni memang dia orang ni secara semula jadi multitasking. Yes. Cuma orang perempuan ni kena ada inisiatif dengan ilmu mustakmalan, susun multitasking itu mengikut struktur dan sistem yang betul atas kehendak dia, atas apa matlamat dia. Sebab itulah ilmu susun atur, ilmu organize ni sangat penting untuk dipelajari oleh orang perempuan. Orang perempuan dia multitasking dia sampai dia stres. Sampai semua benda, sebab semua benda dia nak buat. Satu perkara yang orang perempuan kena belajar, how to delegate the work. Kan? Benda-benda yang macam ni, okey, yang ini kena bagi kat Ita fikir. Benda-benda yang macam ni, okey, Puan Rohana. Jadi itulah tujuan kita buat persatuan kan, supaya kita share the resources. Itu tujuannya kita buat persatuan. Share. Dan orang perempuan ni try not to be perfectionist. Ini yang benar. Jadi bila kita tahu ni, don't be perfect. Kita do not be perfect. Yang penting adalah be effective. Be effective. Cara cakap efektif, cara berfikir yang efektif. Ada benda-benda yang kecil-kecil, okey, yang ini serahkan pada staff untuk dia yang buat keputusan. Ini kan kadang-kadang nak pakai sabun yang macam mana pun kita yang tentukan. Habislah kan nak pakai sabun budak tu kan. Kita yang kena pakai sabun jenama ni. Sepatutnya kita bagi expectation. Sabun macam mana yang kita nak. Harga selalunya kalau bos-bos ni selalunya harga lah kan. Harga tu memang kita punya sangat concern yang sangat besar. Jadi kita kata okey, nak beli sabun sebulan peruntukannya adalah tak lebih daripada RM50 sebagai contoh. Terpulanglah dia nak beli sabun apa, yang penting sebulan RM50. Kalau dia beli sabun mahal, dalam masa 2 minggu habis, yang kecil lepas tu mahal pula tu, maksudnya cara kerja tu yang perlu dibetulkan. So go back to system. Okay, ada lagi soalan lain? Ya. Sungguh menarik sebenarnya topik
Puan Suhaili ni memang tak cukup pun 1 jam kan. Sebenarnya apa yang disampaikan tu soalannya intro saja kan. Sebab when you firstly said untuk melalui core ni kita kena cari staff kita yang cerdik pandai. Yang bijaksana je mereka kan. Itu yang main problem kami sebenarnya rasanya. Kan? Yang untuk dapat core ni kita boleh belajar. Kita boleh belajar dengan Puan Suhaili sebenarnya. Tapi bila kita nak dapat staffing, nak buka staff ni, memilih staff. Dan bila dah isu-isu sekarang ni, memanglah saya sangat risau dari segi mental health mereka kan. Dan kita ni bukan orang yang ada dekat taskar pun, tak selalunya dekat taskar. Jadi bila berlaku gini, impaknya, tempelaknya, reputasinya habis. Itu. Jadi sebenarnya reputasi kita memang terjejas. Because once benda ni viral, ada lagi benda-benda lain yang viral. Betul. Okay. So my question, okay. I think proses yang pertama tu, hello? Proses yang pertama tu yang kita nak selesaikan dulu Puan Suhaili. Yang mungkin pemilihan staff memang mengambil masa. Dia tak boleh. You punya strategi memilih staff tu. Pemilihan staff tu memang itu sangat penting. Pemilihan staff tu sangat penting. Staff ni hari pertama bila kita temuduga, semua benda boleh buat kan? Semua benda boleh buat. Okey, semua okey. Kita nampak dia pun suka, kita tengok dia. Tapi sebab itulah pentingnya sistem. Pergi balik pada sistem kita. Sistem kita dari pengambilan staff, okey, apa dia punya checklist dia? Apa dia punya struktur dia? Ambil staff, okey, kita dah ambil staff, lepas tu kita ada probation. 3 months probation. So dalam 3 months probation mesti ada pantauan rapat. Ambil staff dalam masa 3 bulan, kita fokus pada attitude dulu. Sebab attitude yang kena, okay, attitude yang betul, walaupun dia tak pandai buat kerja, apabila dia ada attitude yang betul, kita boleh latih dia. Jadi fokus dulu pada attitude dia. Attitude tu macam mana? Apa sikap-sikap yang mesti sync dengan keperluan kita apabila mendidik anak-anak. Satu sikap yang macam mana? Dia mesti ada excitement. Tak boleh menyanyi kan, nyanyi berdiri tegak macam menyanyi negaraku. Tak boleh, tu attitude. You datang kerja ni macam apa? Ada passion ke tak? Benda tu boleh kita hanya boleh lihat bukan pada hari yang pertama buat temuduga, tak boleh. Hari pertama semua okey, semua suka. Oh, saya memang suka kanak-kanak. Tapi sebab itulah adanya 3 months probation tu. Attitude. Cari attitude yang betul. Cari attitude yang boleh bekerjasama. Attitude yang boleh bekerjasama. Dia boleh give and take. Dia boleh work together. Dia ada sikap yang disukai. Tak pandai buat kerja, tak apa. Yang itu kita boleh latih. Sebab bila mindset dia betul, kita boleh latih dia. Okay. Tapi ada juga guru yang bagus kerja dengan kita, tapi disebabkan oleh suasana persekitaran kita ataupun reward system kita, pergi balik pada sistem tadi. Dalam core tadi kan, dalam bahagian organisation tadi, organize tadi tu ada struktur dan sistem, pergi balik pada sistem. Reward system kita tidak merangsangkan untuk anak-anak, untuk mereka ni stay dengan kita. Kadang-kadang boleh ubah kan, dia ada attitude yang baik tapi persekitarannya tidak mendorong dia. Banyak berlaku sebab dia tak ada lah intention orang kan datang kerja nak campak budak. Tak ada. Dia tak ada orang yang bangun pagi dia nak buat benda tu. Kan? Dia bangun pagi, hari ni aku nak mencampak budak lah. Tak ada. Dia mesti ada benda yang trigger. Dah lah health dia mental dia tak healthy. Lepas tu mungkinlah persekitaran tempat kerja kita tak tahu semua tu. Jadi sebab tu pentingnya relationship tu. Tadi pentingnya kita memilih. Memilih dalam masa 3 bulan kita pantau. Mesti ada pantauan yang rapat. Kalau dalam ABS, apa yang kami buat sekarang, disebabkan oleh banyak sangat isu-isu mental health ni, setiap staff sebelum kita ambil, kita minta dia buat DAS dulu. DAS test tu murah. DAS test tu murah. Dia free je DAS test. DASS, DAS test. Setiap pekerja kena buat dulu DAS test. Tambah-tambah lagi bila kita bagi link tu. Link dia ataupun nanti tuan-tuan sebab ada satu yang dalam bahasa Melayu tu yang dari Kesihatan Johor buat. Jabatan
Kesihatan Negeri Johor buat. Ataupun nanti saya bagi pada Kak Su nanti. Kita akan pastikan staff kita buat DAS test. Lepas tu hari pertama dia lapor diri, dia mesti buat, dia mesti dapatkan medical check up yang full medical check up. Lepas tu dalam medical check up tu pun kita minta juga form DAS test, mental health yang diperakui oleh, maksudnya yang buat tu adalah doktor. Lepas tu kan perempuan, satu lagi kan, kalau perempuan nak dapatkan staff yang attitude yang bagus, sukarkan cara memohon. Yang ini ramai orang, dia ramai bos, terutama tadika taska lah, sebab saya dalam bidang ni kan, jadi saya tengok bila perempuan buat pengambilan pekerja kan, okey, lepas tu dia kena pengambilan pekerja, lepas tu dia kena WhatsApp. Okey, dia kena WhatsApp. Lepas tu WhatsApp, okey, perbualan tu berlaku dalam WhatsApp. Cuba untuk jangan berbual-bual dalam WhatsApp tu. Maksudnya, okey, kalau dia nak, dia katalah kita buat poster, lepas tu ada link. So dia klik link tu. Okey, saya nak memohon kerja, katalah dia cakaplah dia nak mohon kerja gini. Lepas tu cakap dengan dia, okey, terus bagi link, katalah kita terus bagi form yang dia kena isi terus. Terus dia bagi form tu. Kalau dia tak isi form tu, jangan duk tanya-tanya dia. Dah sasahlah attitude itu tak betul. Cari orang lain. Lepas tu itulah satu lagi saranan saya adalah bila Kak Ita duduk dalam persatuan, persatuan ni kena memainkan peranan yang lebih lah untuk dengan buat program-program dengan kolej-kolej, graduan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tapi kalau ikut pengalaman saya, ramai graduan yang masuk buat pendidikan awal kanak-kanak bukan nak jadi doktor, nak jadi cikgu pun. Ramai. Ya, dia bukan nak jadi cikgu pun. Jadi kita kena banyak lagi lah usaha dan perjuangan yang kita kena lakukan. Okey. Saya harap jawapan tu membantu Kak Ita, tapi itulah yang kita buat. Bila kita sukarkan cara pengambilan pekerja, kita sukarkan sedikit dan kita akan dapat attitude yang betul. Tapi bila kita dapat pula pekerja tu, mesti kita pula kena follow SOP dia. Maksudnya pekerja kita within 1 week, dia dah dapat surat tawaran, nombor kabel SP, yang ini pun kadang-kadang ini pun memainkan peranan yang penting di dalam memastikan staff professionalism staff tu. Kalau tidak, dia akan rasa alah kerja kat Taska, industri Taska memang macam ni. Okey. Ada lagi soalan-soalan lain? Tadi lagi putih setengah perpasan. Lagu juga. Dia sebenarnya dalam especially lah kita in this early childhood education punya profession kan. Attitude plays a very big role lah sebenarnya. Ya, betul. Sangat besar kan. Betul. Kita ada master ke, PhD ke, degree ke, diploma in early childhood itself, tetapi attitude tu Ya, and then betul. Kita sebagai pemegang whatever sijil yang kita ada, kena tanya apa matlamat kita memegang sijil tu sebenarnya. Ya, betul. Jadi itulah sebab kenapa Allah pilih kita untuk buka Taska dengan Tadika, supaya kita lah yang jadi ejen-ejen untuk melatih attitude yang baik. Jadi tak semestinya Taska, Tadika yang buka sekolah, yang buka apa-apa pun learning center, fokus kepada akademik semata-mata, melatih behavior tu ataupun melatih karakter building tu sebenarnya yang paling penting. Dan bagusnya kita ni orang-orang yang dipilih untuk buat Taska dengan Tadika, kita pun akan ada satu relationship yang kita ada peluang dengan bukan hanya pada anak tu tapi keluarga anak tu. Maksudnya mak ayah dia. Jadi cara kita nak ubah mindset mak ayah tu memang dia akan ambil masa, sebab tu saya kata dalam bidang ni dia sangat memerlukan effort, perlukan perhatian, perhatian, dan kita kena ada benda yang jelas lah apa yang kita nak bawa pada ibu bapa. Jadi sebab tu bila kita berjumpa dengan ibu bapa yang sukar sebagai contoh,
bila ibu bapa tu sukar, perangai anak dia pun pelik kan. Jadi bila kita jumpa dengan ibu bapa yang sukar, cara kita counselingkan ibu bapa, kalau kita tidak ada kemahiran mengcounselingkan ibu bapa, kat situlah yang kita perlu dapatkan bantuan daripada persatuan sebagai contoh untuk bantu kita. Okay. Ada lagi pasal staff ni, isu-isu staff? Dan sebagai pengusaha lah. Pengalaman saya sebagai pengusaha dah belas tahun. The first 5 years tu memang 1 tahun yang sangat disaster. Betul. Sangat disaster. Tetapi selepas itu yang 5 tahun pertama tu sebenarnya Allah bagi nak mentarbiah kita. Nak tarbiah kita nak mengenali sikap-sikap manusia yang ada di depan kita yang kita akan hampiri. Lepas 5 tahun itu, kita dah pupuk kemahiran kita, insya-Allah. Masa itu, staf yang datang itu bagaimana dia nak faham kita sebagai pengusaha. Betul. 5 tahun yang pertama. Ya, sangat-sangat. Ya, betul. Kalau tak ada willpower tu rasanya dah mundur ke belakang dah. Sebab tu saya sangat percaya sebelum kita nak buat apa-apa pun bisnes, 6 perkara penting mesti ada dalam diri kita. Yang pertama, kita mesti orang yang pandai berkawan-kawan, social intelligence. Ini yang saya akan kongsikan ini adalah 6 nilai partnership. Kalau kita ada 6 nilai partnership ni, buatlah bisnes apa pun. Yang kedua, kita mesti orang yang mempunyai integriti yang sangat tinggi. Integriti yang sangat tinggi ni adalah orang yang telus. Maksudnya dalam bab perundangan kita good governance. Bisnes kita memang good governance. Yang ketiga, kita ni orang yang altruistik. Bila kita buat bisnes, sebagai contoh bisnes tadika, taska. Bisnes tadika, taska ni dia macam social business kan. Dia bukan bisnes yang berkonsepkan keuntungan semata-mata. Jadi kita kena ada altruistik. Maksudnya kadang-kadang kita buat kerja tu mesti lebih. Kalau staff-staff kita yang mempunyai nilai altruistik tu, yang itu peganglah lama. Pegang lama staff kita tu, kemudian latih dia, invest dia, bangunkan potensi staff kita. Yang keempat, kita mesti inovatif. COVID ni memang mengajar banyak pengusaha-pengusaha tadika, taska. Saya tengok banyak pengusaha tadika, taska. Okey, oleh kerana taska terpaksa ditutup, dia inovatif. Dia cepat-cepat innovate. Dia agile. Dalam dunia bisnes yang tak uncertainty, yang tak tahu macam mana ni waktu tu kan, sekejap tutup sekejap buka kan. Jadi dia agile. So kat situ inovasi ni kadang-kadang dia bukannya nak kena buat bisnes baru. Inovasi sebagai contoh, dia hanya terus dia buat je cepat-cepat. Dia buat satu WhatsApp group dengan ibu bapa. Sebelum ni katalah dia tak pernah ada WhatsApp group. Tadika dia tak pernah ada WhatsApp group dengan ibu bapa kan, hanya mungkin dekat Facebook page je. Tapi dia buat cepat-cepat WhatsApp group dengan ibu bapa, dia fokus kepada mental health ibu ayah tu. Kan? Jadi sekarang ni fungsi kita bukan kepada anak tu, tapi kepada ibu ayah yang membuatkan. Lepas tu anak ibu ayah tu dia kata berbaloi lah kan bayar yuran pada taska ni sebagai contoh. Okey, kemudian tadi yang keempat, kreatif dan inovatif, dan yang kelima ialah diplomasi. Diplomasi inilah yang sangat penting. Kalau kita tak ada modal duit pun, tapi kita ada modal diplomasi pun, bisnes kita boleh berkembang. Dan yang terakhir sekali barulah kita perjuangkan sikit-sikit kebenaran tu. Maksudnya katalah dalam bisnes kita ni kita ada prinsip dia. Okay? Prinsipnya adalah sebagai contoh semalam saya baru bersembang-sembang lah dengan satu rakan partner yang buat tadika, di mana partner ni dia mempunyai pelanggan ni membantah keras. Dia mempunyai cikgu yang bukan non-Malay, non-Malay, non-Muslim. So jadi sekarang ni kita nak buat keputusan, kita kena tengok apa prinsip kita. Pergi balik pada prinsip pendidikan kita. Jadi setiap tadika taska tu kita memang berkongsi satu prinsip umum, tapi setiap tadika taska tu dia ada niche dia kan. So yang okay. Okey puan-puan, ada lagi apa-apa yang saya boleh bantu? Puan Saili ada soalan dekat chat. Oh okey, saya tak buka chat. Alright, boleh? Ini daripada Najiha ni. Puan bacalah. Semua staf bijak pandai, tapi ada setengah yang malas dan buat kerja sambil lewa. Macam mana cara nak mengatasi masalah staf yang sebegini?
Tapi Okey. pijak pandai. Apa maksud sambil lewat? Dia pijak pandai tapi ada attitude. Go back to attitude kan? Okey. Attitude dia katalah apa tadi? Attitude dia sambil lewat. Apa maksud sambil lewat? Sekarang puan-puan nak apa? Sebab sambil lewat ni kita susah kita nak selesaikan masalah sambil lewat. Tapi kita boleh selesaikan masalah dia tak tutup Swiss sebelum menutup Tasca pada jam 7 petang. Buat kerja acuh tak acuh? Okey, acuh tak acuh. Apa maksud acuh tak acuh? Maksudnya macam nak, kalau handle budak tu kita boleh nampak lah macam nak tak nak je. Kalau Tapi bila puan jumpa dengan staff tu, puan kata, saya tengok awak ni buat kerja acuh tak acuh lah. Macam mana dia nak ubah tingkah laku dia? Sebab dia tak tahu apa maksud acuh tak acuh. Jangkaan puan lah, pergi balik pada core tadi, expectation, jangkaan tu you must be very clear. Apa maksud acuh tak acuh puan? Jadi sekarang ni puan tengok. Okay, katakanlah dia katakanlah saya boleh tak puan bagi contoh yang puan tengok dia buat tu, puan kata dia tak acuh, dia acuh tak acuh? Contohnya macam kalau kita bagi tahu kan, okey macam ni tak boleh buat macam ni. Contoh kita bagi tahu pasal RPA lah, dia perlu buat RPA tu. Tapi dalam masa yang sama dia tak buat pun. Okey tapi tak buat pun. Macam mana caranya tu? Dia tak buat RPA. Sebagai contohnya. Okey, sebagai contoh dia tak buat RPA. So maksudnya dia tak buat RPA, jadi pun kena tengok apa punca yang dia tak buat RPA tu. Okey, tak cukup masa sebagai contoh. Ataupun mungkin kalau saya selalu cikgu tak buat RPA, kita tak adalah siasat kan kenapa dia tak buat RPA ni, tapi mungkin puan perlu setkan, katalah hari Sabtu, katalah setiap hari Sabtu minggu ketiga kita akan duduk ramai-ramai, kita akan bincang sama-sama, kita akan siapkan RPA untuk 2 minggu sebagai contoh. So puan tengok kat situ puan akan nampak mungkin dia terkial-kial nak buat RPA. Mungkin bagi dia tak faham kenapa kena buat RPA, sebab dia tak buat RPA pun dia boleh mengajar dengan baik sebagai contoh. So puan kena spesifikkan benda tu. Lepas tu betulkan cara kerja dia. Mungkin dia tak cukup tools. Sebab saya pernah berhadapan dulu-dulu lah. Masa tu internet kan susah apa semua. Jadi kadang-kadang staff kita ni bila staff Tasca, kadang-kadang dia sangat penat. Dia penat kan. Daripada pagi sampai petang dia penat. Tapi puan kalau ikut sistem kita, Tasca kasih tahu ni, kita ada bahagian pengurusan aktiviti. Jadi bahagian pengurusan tu yang akan siapkan RPA semua tu, cikgu hanya menjalankan sahaja. Dan macam mana pula macam tu? Dia benda kita dah bagi, kita dah sediakan, hanya perlu tulis saja. Tapi macam mana tu? Dia bukan setakat saya nak kata kat sini bukannya dia setakat tak buat masalah tak buat RPA je, masalah lain pun sama. Contohnya macam kalau nak buat susu pun benda-benda tu berterabur, macam tak kemas, sudah kita sistem kita dah ada bekas, tak elok-elok macam tu. Okey. Kalau itu cara kerja kan? Itu cara kerja dia. Jadi puan adakan checklist. Puan buatkan checklist. Okey, puan katalah dia puan nampak puan ni kira supervisor kat tempat tu. Ya. Okey, katalah puan supervisor. Saya suka ni anak-anak muda yang jadi supervisor ni. Sebab puan akan jadi bakal kepimpinan dalam industri pendidikan awal kanak-kanak. Okey, katakanlah puan nampak dia, katalah dia dah buat-buat tu, lepas tu susu berterabur. Okey. Lepas tu dia bagi pada susu tu pada budak kan. Lepas tu nanti puan boleh katalah puan tengok benda tu live on the spot, puan boleh terus kata susu berterabur kita tak nak supaya tak payah ada bakteria katalah Tapi puan kena ingat pergi balik pada pada communication kita. Communication mesti spesifik, mesti keep it short and simple. Jadi puan terus cakap susu tak boleh tumpah. Jangan cakap susu tak boleh tumpah, nanti bersepah, nanti mungkin tak payah. Puan cakap je susu tak boleh tumpah. Apabila tumpah susu, lap sahaja. Jadi bila puan nampak benda tu, apa yang puan buat, puan siapkan satu checklist kat dia. Lepas tu tampal kat tempat buat susu tu. Okay, jika tumpah, terus lap. Ayat mesti simple. Buat yang itu dulu. Kalau dah buat yang itu, tidak ada lagi, masih belum ada perubahan, maksudnya kena tukarlah. Cikgu tu tak sesuai, tak boleh. Puan Suhaili,
comel sangat soalan Nurul Najihah. Orang pun mesti comel. Suaranya pun comel. Macam budak sekolah. Parah tu. Parah. Okay. Parah. Parah. Kau Najihah. Yes, F tu. Bukalah muka sikit. Tak nak jawab soalan budak sekolah ni. Okey. Sebenarnya kan Puan Suhatin, kalau you all masih ingat, oh dia ni. Kalau kita masih ingat lagi kita ikuti KAK, KAP, kan ada SOP untuk kita menguruskan anak-anak itu. Jadi yang kami ajar masa KAP tu is just the surface je. Dan ikutkan masing-masing pentas kena develop lah SOP tu kan. Dan execute kan. Jadi sebenarnya attitude tu lah yang you emphasize kan. Kalau dia tak kerti nak buat susu dan ditumpah, mana dia melanggar SOP lah. Kan? Dia selalunya bila saya ada kat terima pengasuh-pengasuh begini. Kita dah tengok dalam bulan pertama tu adalah bulan dia nak menyesuaikan diri. Kan? So okay, alright. Kita masih ada kelonggaran. Bulan kedua masih berlaku. Okay, kita dah taklah ini kena ni, ini kena. Dah ada checklistnya dah ada. On the third month tak ada perubahan daripada bulan pertama. Saya akan kata dengan dia, kalau awak nak bekerja, awak kena buat bersungguh-sungguh. Kalau tidak, bagi notis pada saya ataupun saya bagi notis pada awak. That's all. Cukup. Kan benda pening-pening kepala simpan benda betul kalau dia tak ada inisiatif. Ya. Kan? Dengan syarat kita dah ada sistemnya, kita dah ada strukturnya. Dengan syarat yang itu dulu. Lepas tu kita okey dah ada sistem, dah ada struktur. Lepas tu yang ketiga adalah jumpa dia dulu. Jumpa dia, betulkan cara kerja dia. Okey, dah jumpa kali ketiga. Benda dah 3 benda kita dah buat. Okey, buat lagi. Okey, jumpa lagi kali keempat. Bila jumpa yang kali kelima tu, yang itulah ayat dia tadi. Surat merah. Waktu jumpa tu kan nak tanya, waktu jumpa tu kita kena kasih macam minta dia buat reason letter ke ataupun warning letter ke? Biasanya dia mesti ada documentation. Contoh kalau kita tak bagi letters pun, maksudnya kita katakanlah setiap staff tu dia ada file dia kan. Kita buat assessment, first assessment. Katalah perjumpaan kali pertama, okey, sudah dinyatakan ini. Benda tu kena ada documentation. Jadi bila katakanlah kita selepas 3 kali kita dah jumpa, kali ketiga tu kita nak bagi warning letter pun boleh. Tak ada warning letter pun boleh, asalkan ada documentation dia. Lepas tu kita kata okey, dan kita terus bagi dia notis 24 hours ke, notis 7 hari ke, atau notis 2 minggu ke. Kalau dia dah permanent, kena bagi 1 month notice lah. Kena tengok balik lah dia punya status dia. Kalau status permanent, 1 month notice. Kelas ni nak menjelas sikit. Ya, Puan Sheila Sifu. Jangan. Puan Sheila tu. Ada juga. Malunya Sifu ada. Okey. Ada. Apa tu tak ada. Untuk surat macam contohnya lah, you dah bagi surat tawaran. Selalunya you kena bagi sekali dengan job description. Okey. Dalam job description tu you letaklah apa tugas-tugas yang dia orang patut buat. Tetapi bila dia buat apa-apa kesilapan, contohnya you dah macam Puan Syahili cakap tadi lah, 4 kali 5 kali baru you keluar surat merah contoh. Tapi pada pendapat saya, I think yang dia buat kesilapan kali pertama, contohnya lah, you just record aja dalam file dia. So bila you nak berjumpa dengan dia face to face, atau you nak ajak dia tanya okey apa masalah dia, and then macam mana yang dia boleh tambah baikkan tu, you dah ada record. Because sometimes katakanlah dia berhenti ataupun dia buat something which is very serious, you kena ada bukti catatan itu kepada pejabat buruh nanti. Because pejabat buruh akan tanya you berapa kali dia ada buat silap, ada tak you tegur dia. Maknanya kalau you panggil dia untuk jumpa sembang-sembang, apa you kena tulis okey hari ni dalam bercakap dengan Sheila tentang ini dan beliau minta bagi peluang sekali, 2 kali, 3 kali. So catatan tu sangat perlu untuk dijadikan sebagai bukti. If let's say sebab pengasuh kadang-kadang budak-budak muda sekarang ni pandai, kadang-kadang dia tak ambil
dia tak ambil tindakan, tetapi persekitaran dia akan cocok dia suruh ambil. So bila dia pergi ke mahkamah buruh, dan kalau kita tak ada bukti, nanti kita kena balik. Silap hari bulan, kes tu jatuh. Maknanya lepas you dah catat, you rasa okay, this is the time saya nak bagi dia first warning, second warning, third warning letter. You tak boleh just berhenti macam tu. And make sure bila you bagi warning letter tu, you pastikan dia tanda tangan dekat surat sebagai menerima surat tersebut. Because I think at the end of the day, kadang-kadang keluarga akan masuk campur and all that kan. So you secure yourself immediately masa tu lah. Tapi kalau misal kata macam kes campak budak tu, memang you can totally dalam surat tawaran tu you kena cakap sekiranya dia melakukan atau mencuai dalam penjagaan apa-apa, dia boleh diberhentikan secara immediately. You have to certify. Yes. Itu je lah. Betul. Nice to see you, Sally. Tapi saya percayalah, saya rasa macam persatuan. Share dulu supaya kita boleh nampak yang lain. Okay. Habiskan saya. Saya percayalah yang macam di peringkat persatuan, mereka ni memang dah ada template surat-surat tawaran yang memang ikut legal tu. Jadi disarankan kepada semua pengusaha mesti follow, iaitu sebab tu legal ni kalau dalam bisnes kita tu, legal ni pun perkara yang sangat penting lah bila kita nak buat bisnes. Okey, ada lagi isu-isu yang kita perlu bincangkan? Satu lagi kemahiran yang kita kena ada adalah kemahiran memimpin anak-anak muda. Sebab anak-anak muda Gen Z ni dia lain sikit. Lepas tu kita kan ada generation gap dengan kita ni. Jadi cara memimpin, cara bercakap dengan anak-anak muda ni memang sangat berbeza. Jadi yang ini ni memang bila kita tengok tahun 2021 ni, anak-anak yang graduasi, maksudnya umur mereka, maksudnya mereka lahir tahun awal 2000 kan, cara cakap dia lain. Sebab tu kita tak boleh cakap-cakap macam mak-mak. Tak boleh mak-mak, tak boleh mengemak-emakkan dengan anak-anak tu. Kita must be very professional, tapi dalam masa yang sama kita ada relationship yang dia trust dengan kita. Okay, saya nampak ada chat. Okay, sekarang saya dah boleh nak. Puan, ada staff lama dengan saya, ibu tunggal. Memang boleh diharap, tapi attitude kurang sikit lah. Orang macam ni macam mana nak tegur, nak suruh berhenti pun kesian, ibu tunggal. Okay, ini satu lagi bila kita buat bisnes, kita jangan mudah-mudah nak kesian-kesian. Okay, tak boleh mudah-mudah nak kesian-kesian. Kita kena kesian diri kita dulu. Kalau kita simpan orang macam ni, kalau jadi apa-apa yang akan berhadapan dengan sekarang ni kita bukan hanya berhadapan dengan mahkamah lah, dengan ibu bapa lah. Kita ada lagi satu lagi. Kita ada netizen. Nak berhadapan dengan netizen pun satu hal lagi kan. Jadi jangan mudah-mudah kesian orang. Kalau dia buat silap, perlu dibetulkan. Okay, ini akan pergi balik pada apa yang kita dah discuss tadi lah, yang Puan Sheila pun dah panjang lebar terangkan. Pergi balik pada step-step tu. Okay. Tak kisahlah dia ibu tunggal ke, memang kita dah berhati perut kan, kita dah bagi peluang, kita dah latih, dulu kita dah latih, tapi masih lagi tidak berubah. Ibu tunggal kita nak membantu orang, tapi orang tu kena bantu diri sendiri. Ya, betul. Ramai lagi ibu tunggal dekat luar sana yang kita boleh bagi peluang. Okay? Masa yang sama yang ibu tunggal tu, kalau you rasa dia tak sesuai, pindahkan dia pada kerja lain. Maknanya you bukan indirectly you nak buang dia kerja, tapi you kena letak dekat some places yang dia boleh buat kerja. Sebab macam Kak Sheila lebih suka kalau maknanya semua orang ada kelebihan dan juga kekurangan. Tapi kalau kita pandai adjust orang dekat mana apa semua tu, kita boleh mantapkan sebenarnya. But sekiranya kalau dia tak sedia tempat tu, dia berhenti sendiri. Maknanya you have given few chances untuk dia berubah, dan you cakap you tak boleh perform, so what do I do? You tanya dia balik. Maknanya you throw the question to her for her to accept, because bagi dia
macam attitude ni is very difficult to to fahamkan diri orang tu tau. Jadi dia kena fikir balik, aku pergi unit ni pun aku tak boleh sesuai. Ini maknanya at the end of the day dia sendiri akan nampak di mana kelemahan. Sometimes yalah, biasanya ibu tunggal sometimes they feel that kita kena kesian kat dia because dia ni dia ibu tunggal. Tetapi like Puan Shaili dengan Puan Dahana cakap tadi pun, kalau kesian memang kita mati dululah. Betul. Okey, Sheila, kalau kesian itu melebihi kita bunuh diri sebenarnya. Kesian dulu pada diri sendiri dulu. Kesian dulu pada anak-anak di taska kita dulu. Kesian yang itu dulu. Sebab yang itu prioriti kita. Nak tanya juga, kalau kata lesi kan banyak turnover yang berlaku dekat sekolah kita kan. Contohnya macam bila cikgu tukar-tukar dan sebagainya. Adakah dia boleh memberi kesan ataupun satu persepsi negatif juga daripada parents? Dia ada dua. Turnover yang tinggi ni dia dua. Satu, memberi persepsi yang tidak baik kepada pelanggan kita, dan yang kedua, dia juga memberi impact yang tidak best kepada bisnes kita. Dua ni, satu kepada pelanggan, impact perception yang buruk kepada pelanggan. Yang kedua, untuk kita nak bangunkan tim kita pun susah sebab tim kita keluar masuk. Jadi dia akan pergi balik kepada apa matlamat sebenarnya kita buka taska dengan tadika. Kalau matlamat kita memang kita nak fokus pada satu tadika dan kita nak memberi perkhidmatan yang berkualiti, mesti mengurangkan turnover. Kita mesti kurangkan turnover. Jadi kena tengok balik. Turnover kadang-kadang kita puan-puan satu yang puan-puan boleh buat sebelum katalah dia berhentikan, dia resign, kita boleh buat satu exit interview. Kita interview dia. Apa yang membuatkan dia resign, apa yang boleh kalau dia terus bekerja di sini, apa yang dia mahu betulkan. Kita tanya soalan-soalan macam tu. Jadi kadang-kadang daripada situ kita akan dapat beberapa input yang kita boleh gunakan untuk mantapkan lagi mungkin pengurusan kita, mungkin the way kita memimpin, mungkin gaji. Gaji ni adalah satu yang isu yang paling besar juga sebab ramai orang di luar sana dia selalu compare kan, kalau kerja di tadika Cina gaji tinggi tapi di tadika Melayu gaji rendah. Jadi ini dia sangat berkait rapat dengan berapa banyak yuran yang dikenakan kepada kepada pelanggan kita. Jadi benda-benda ni dia saling berkaitan dan sebagai kita orang business owner, bila kita tetapkan yuran tu mesti ada sebabnya kenapa kita tetapkan yuran macam tu. Tengok balik pada lokasi yang kita bangunkan bisnes kita ni, lokasinya bagaimana. Mungkin kita hanya buat memang social business ataupun memang kita buat kalau lokasi tu ibu bapa yang memang kita yang dia sanggup membayar lebih untuk dapat value yang tinggi kepada anak-anak dia. Jadi kita perlu, sebabnya untuk memberi perkhidmatan yang kualiti kosnya sangat tinggi. Memberi perkhidmatan yang kualiti kosnya sangat tinggi. Kos fasilitinya, kos staff-staffnya, investment yang kita perlu berikan adalah tinggi. Jadi kita kena tengok dulu kemampuan ibu bapa ataupun pelanggan yang ada di sekitar. Yang ini akan pergi balik kepada bisnes. Sebab tu pentingnya puan-puan mempunyai business acumen. Ini skill yang puan-puan semua kena ada, business acumen. Okay? Nak set up, nak set up business tu, especially dalam taska ataupun tadika, kita kena ada knowledge of the demographic yang bagus lah. Yes, betul. Kita kena kenal pelanggan kita. Barulah kita boleh tahu. Mungkin kita buat bisnes kat situ sebab kita nampak keperluan, tapi ibu bapa tak boleh nak bayar tinggi. Jadi kita kena ada sources of income yang lain untuk memberi supaya kita dapat bagi perkhidmatan yang berkualiti. Ya, Puan Sheila. Tambah. Bagi satu yang tentang turnover ni, bagi Kak Sheila lah, I rasa they have to understand dia punya turnover kalau kerap kali berlaku. Sebagai pengusaha, kita kena lihat kepada emosi kanak-kanak itu sendiri. The security of kanak-kanak. Because kalau sentiasa berubah, it's not the parents. Sebenarnya parents tidak tahu kita turnover staff ke tidak. Tetapi kanak-kanak tu akan ada gangguan emosi lah. Sebab
asyik bertukar tangan. So that for me is very important. Dan saya rasa macam saya cakap tadi lah, kalau misal kata macam Puan Syahri pun sebut, bila dia orang ada kesalahan, I think we also need to have time to time macam in-house holding hands. Sebenarnya dia orang ada kelayakan, kadang-kadang dia orang ada diploma, degree, master. Tetapi coming back to skill ataupun pengendalian dekat tempat kerja tu, dekat taska tu sendiri, dia orang tak ada. So we have to hold their hands until certain level, ataupun the senior staff dia kena tahu kita punya requirement. Macam Puan Syahri kata lah, they have to know kenapa dia orang kerja kat taska. Adakah penting dia orang tahu the mission and misi taska tersebut, because they need to know this very well. Dan saya, what I do, like 3 months dalam tahun 4 kali, saya akan bagi dia orang borang untuk evaluate diri dia termasuk kawan-kawan dia, rakan kerja. Tetapi kita tak boleh bias lah, walaupun dia tu adalah adik-adik kita, kita tak boleh bias. But from that evaluation itself, saya akan tengok lah yang mana duduk belakang. But sometimes they are very creative, tapi dia orang tak tahu macam mana nak nyampaikan dekat kanak-kanak. Dia might have idea, tapi kemahiran tu tak ada. So I think this is one of the area you have to look at, because kalau boleh kita nak kurangkan turnover tu kan. Tapi kita bagi dia orang peluang, maybe 2 months, 6 months. Kalau tak boleh juga, then you have to choice lah. Okey, saya diberi pesanan oleh setiausaha saya sebab dia tak tergamak nak berhentikan suri saya. Dia dah bagi signal Kak Ita, tolong saya sebab dia tak tergamak nak berhentikan sesi ni. Masya Allah, kami ni baru juga belajar untuk buat sembang santai ni. Tapi hari ni rekod yang paling ramai sebab yang appear hari ni adalah Puan Suhaili Ehsan, Masya Allah. Dan rasanya tak terhabis soalan-soalan di atas ini sebab prinsip core yang disampaikan ni sangat-sangat besar. Sebenarnya kita nak menyentuh diri kita sebenarnya. It's about us, the CORE is about us. Tapi kita ni gairah jugalah, kita tempelak lah kita punya mental kita punya mental block ni sebab kita ada banyak masalah dengan staff. Dan kita ni fobia, trauma dengan isu yang berlaku sekarang ni kan. Sangat-sangat. So I think kami tak puas Puan Suhaili. So before saya tutup, saya minta lah Puan Suhaili bagi seminit 2, just 1 minute perumusan kepada sesi kita ini. Minta maaf semua orang yang lain, ada yang dah nak angkat tangan tu. Jadi kita just terpaksa bagi seminit lagi untuk Puan Suhaili, dan insyaAllah kita akan cuba urut-urut ego dan juga pujuk-pujuk Puan Suhaili ni. InsyaAllah puan-puan, saya doakan puan-puan dalam bidang ini memang cabarannya sangat besar, dan kita paling penting adalah siapa stakeholder kita yang paling penting dalam industri kita adalah anak-anak. Jadi anak-anak ni tugas kita untuk membangunkan mental anak-anak ni, pengurusan emosi anak-anak ni, yang ini yang penting RPH tu RPH lah kan, apa yang ada dalam KAP yang dah latih kita tu satu, tapi pengurusan emosi anak-anak ni dia sangat berkait rapat dengan satu di taska dia, di mana yang dia pergi. Dan anak-anak ni ada 2 tempat saja yang paling utama, satu taska dia dan keluarga dia. Jadi tugas kita bukan hanya pada anak-anak tu, termasuklah kepada tanggungjawab kita juga untuk bantu jadi support system kepada mak ayah mereka ni. Okey, itu satu. Yang kedua, puan-puan, saya secara personal puan-puan, bila puan-puan dah buat ni, ada yang buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maksudnya puan-puan ni sudah puan-puan mempunyai kekuatan untuk membangunkan bisnes yang tak seksi ni. Bisnes ni tak seksi kan? Kan orang datang kerja pun sebagai batu loncatan sementara nak pergi tempat kerja lain. Tapi tanggungjawab kita sekarang ni, persatuan-persatuan taska, persatuan tadika, hentikan
jadikan jadi rumah rintihan kepada Tazkar Tadika. Tapi kita mesti moving forward, dia mesti ada caranya. Banyak lagi cara, kita baru buat ABC. Kita belum lagi buat D, E, F sampai Z. So ada banyak lagi cara. Jadi kita holding hands sama-sama kita dalam medan perjuangan ini. Dan yang paling penting adalah di bahu kita menjadi tanggungjawab kita untuk meningkatkan profesionalism dan persepsi orang ramai terhadap industri Tazkar Tadika. Jadi jangan takut, jangan gentar apa yang berlaku. Yang paling penting kita jangan share. Ini yang paling penting, kita jangan share cerita-cerita tu, jangan share sesekali. Sebab masa tu dia berlaku kat Tazkar orang lain. Mungkin satu hari dah berlaku kat Tazkar kita, walaupun kita nak doakan dia. Walaupun nak doakan dia, tak payah nak share benda tu. Kita cuma doakan saja secara umum. Okey? Jangan share. Dan kita kena ingat macam ni, bila kita nampak netizen ni adalah komen-komen, kadang-kadang kita terbaca kan, kita bagi tahu saja. Kita bagi tahu sebab ini adalah benda yang individu. Kita kena stop apa yang netizen. Kita pun ada dakwah juga pada netizen kan. Tapi kita tak payah cerita banyak-banyak. Cuma kita kata okey, fokus. Kita sekarang ni kita fokus kepada solusi. Pentingnya adalah anak tu, emosi anak tu. Okey, yang lain tu kita serahkan saja kepada pihak berkuasa. Jadi tuan-tuan jangan takut, jangan pula lepas ni tutup pula Tadika Tazkar, jangan. Sebab perempuan lah orang yang terpilih untuk buat Tazkar Tadika. Cuma kita ubah saja cara kerja kita buat lebih baik. Okey. Okay, saya juga ke Puan Su? Okay, jadi saya tutup sikit sebelum saya serah kepada Puan Su. Jadi ginilah, sebagai memujuk hati kita lah, kita nak pujuk hati kita, rasa macam kedatangan Puan Su ni sangat tepat pada masanya lah, sebab kita sebenarnya terpaksa pasrah dan berserah. Rasa macam, ya Allah, tak naklah buka Tazkar lagi. Ya Allah, kita rasa macam kita punya 30 years of involvement, 10 years or 5 years of involvement, macam because kawan yang kena tu adalah orang yang lama dalam industri, 24 tahun dalam bidang kan, dan dia terkena, dan kita jangan ambil bulat-bulat apa kata dalam Facebook, sebab kita kena tahu akar umbi dia. Sebab saya berkomunikasi direct sekali dia. Jadi kita kena jangan delay any judgement. Saya minta sangat delay judgement. Jadi yang penting kita move on, okay, dan kita kena ada ilmu lah, seperti apa yang Puan Suhaili bagi, ilmu yang sangat besar yang tak cukup dalam 1 jam ni. Jadi ilmu core ni, ilmu yang masalah-masalah kita tadi ada dalam ilmu core. Betul tak Puan Su? Jadi makanya saya nak tinggalkan satu ayat. Okay, kalau ia boleh bermanfaatkan, saya nak bagi satu ayat, surah Ar-Ra'd ayat 11. Okay, Ar-Ra'd ayat 11, yang kita ni mesti berserah dan mengharap, kita move on, kita buka Tazkar setiap hari dengan harapan tidak ada apa berlaku, sebab kita ada malaikat. We have the angels to guide us kan, malaikat kan. Baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita bergila-gila, non-stop malaikat jaga. Sebab yang datang ke Tazkar kita adalah anak ahli syurga kan, daripada depan dan ke belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Allah dah katalah, jagalah malaikat, jagalah anak-anak ini kan. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Now, ceritanya kita lah kena ubah. Netizen punya isu, parents punya isu, staff punya isu, hatta kawan-kawan kita dan kita sebagai pengusaha, kita kena ubah dulu. Banyak saya dapat daripada cerita banyak yang saya rasa saya banyak buat silap. Saya terus mesej staff saya minta maaf dengan staff saya ingat balik kesalahan dosa-dosa yang pernah buat dulu. Saya ingat balik dosa-dosa, saya rasa nak cari mana staff yang saya dah hilang, mungkin saya pernah buat dosa. Sebab kita kena because kita kena muhasabah sebenarnya. Okay? Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selainnya. Kalau ini adalah sebagai peringatan bagi Allah, kalau kita ada buat silap, kita terima je lah padahnya. Mungkin kita ada berlaku benda-benda yang tak patut kita buat pada staff kita, pada anak didik kita, pada parents kan. Sebab dia benda yang sangat rumit tau, isu bersama dengan manusia ni. How we handle children, how we handle the parents, bagaimana kita handle kita punya staff. Mungkin staff kita tak cukup gaji, tak cukup makan dan sebagainya. Kita kena muhasabah diri dulu dan ambillah
pertemuan ini sebagai pertemuan yang sangat sangat ada hikmahnya, dan kita cuba anjakkan diri kita kepada lebih baik daripada semalam. Boleh? InsyaAllah. Because kita bukan perfect. Kita banyak buat silap. Okay? Walaupun saya 30 tahun, walaupun ada yang baru setahun, tapi kita kena buang ego kita. Dan biarlah Allah yang menjadi pengadilnya, dan biarlah undang-undang menentukannya, insyaAllah. Okay, back to you, Su. Boleh saya sikit ya. Okay. Kak Ita sangat menusuk kalbu saya ya, apa yang disampaikan. And then thank you kepada Puan Suhaili. Bersama. Kita kena selalu simpan dalam diri kita ni tak sempurna. Yang sempurna tu Allah yang Maha Berkuasa. Kita tak hebat. Yang hebat tu Allah beri sedikit kehebatan, dia pinjam pada kita. Tetapi hebat ni kita apabila dalam hebat tu, saya dengan akronim ya, hebat tu, H tu, hala tuju kita kena jelas. Emosi kena mesti terkawal. Setiap manusia memang dah tentu beremosi. Kalau tak, bukan manusia nama dia, betul tak Puan Su? Ya? Tetapi make sure ia terkawal di tempat dan situasi yang sesuai. B tu, kita bersatu padulah, bekerjasama lah. Ya? Dan A tu, tanya diri kita sendiri, apa amalan yang kita dah lakukan untuk memberi infak pada diri kita sendiri dan juga orang terdekat dengan kita, masyarakat kita, staff kita, parents kita, anak-anak didik kita. Dan T tu, kena always be tulus dan tulen. Jadi diri sendiri. Masalah kita tak kenal diri kita, nak jadi diri kita macam mana? Kenal diri kita, siapa diri kita. So kita akan jadi tulen. Kita akan jadi diri kita sendiri dan kita tidak meniru orang lain. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Puan Rohana. Lepas ni nanti kita panggil Puan Rohana pula untuk sembang santai. Lagi 2 minggu lagi. Banyak lagi yang kita Puan Rohana nak sharekan pada kita. Puan Rohana jangan lupa pergi tengok TikTok dia. Motivasi dan TikTok. Okey, terima kasih kepada Puan Suhaili dan kepada semua yang mengikuti sembang santai kita pada hari ini. Mungkin kalau ada permintaan lagi, Puan Suhaili, sudi-sudikanlah terima pelawaan kami. Sebab ramai lagi ni nak minta lagi. Ramai minta lagi. Saya nak cadangkan ilmu kepimpinan khusus untuk orang perempuan. Yang ini saya nak cadangkan. Saya boleh buat percuma insyaAllah. Wow! Beli buku je. Okey, boleh. Percuma tu memang boleh. Dan Puan Suhaili akan buat khusus. Nanti kita akan sebarkan, info yang tu kita akan sebarkan melalui Persatuan dan FB Persatuan lah nanti insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan Suhaili. Mohon maaf ya sebab dia dah terlajak masa dah terlebih lama dah ni kan. Dan sejam dah terlebih dah hampir nak 2 jam ya. Okey, terima kasih semua. Ambil gambar. Okey, Puan Yong ambil gambar. Kami sini fotografi. Buka muka. Yang lain kena buka kamera. Bukalah kamera sekejap. Siapa yang datang ni free. Yang tak daftar dia kena bayar. Ya, saya setuju. Mana buku Linda? yang nak Lama tunjukkan? Linda. Mas Linda. Mana bukunya? Mana buku Puan Suhaili? Nanti insyaAllah kita akan panggil lagi. Assalamualaikum, khabar. Ya Allah, bukalah muka semua orang. 1, 2, 3. Pun ada. Ramai otai-otai kat dalam ni. Ya, ramai otai. Lama kita tak jumpa. Seronok dapat jumpa. Macam reunion pula. Saya dah nampak dah muka-muka yang akan saya jemput. Puan Rohani, Puan Rohana. Siapa lagi yang kita boleh jemput? Okey, Puan Yong dah ambil gambar dah Puan Yong? Puan Yong dah ambil gambar? Kejap. Asal semua boleh bagi free, kita jemput je. 1 jam je. Tak, susulan lepas tu dengan Puan Suhaili ni. Penting ni. Okey. Dah Puan Yong? Dah Puan Suhaili nak tunjukkan buku. Puan Suhaili, tunjuk buku. Tak jumpa lah kat mana saya letak tadi. Tajuk buku apa ya? Kod Kepimpinan Perempuan.
Wow. Sesuai sangat untuk kita tu. Ya, sangat sesuai. Memang sebabnya buku ini ditulis oleh 3 orang penulis dan memang ianya adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman kita mengurus staf-staf perempuan dan dalam kumpulan pendidikan ABS memang 80%-nya adalah orang perempuan. Partnersnya pun perempuan. Jadi berdasarkan pengalaman itulah. Okey, maksudnya kita boleh jumpa dalam Zoom juga ya Puan Suhaili? Boleh, insya-Allah boleh. Alright, limited attendance lah. Limited edition. Wow. Edition pun limited. sebab yang percuma tu yang sekali je kan. Okey, insya-Allah. Boleh kita uruskan melalui PTN Night. Yes. Kita akan war-warkan kepada ahli-ahli ataupun yang bukan ahli untuk dapatkan maklumat. Betul. Yang bukan ahli jual mahal sikit. Dah ada tanya dah. Kat mana dah dapatkan buku tu? Nanti boleh dapatkan dari PTN Negeri Sembilan. PTN 9. Boleh cari saya ataupun Puan Suryani. Okey. Jumpa semua. Kita jumpa lagi insya-Allah nanti ya. Sembang santai akan datang. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahniah PTN 9. Tahniah.